Assalamualaikum, hai, saya Hafiz. Hai, saya Azmi. So, seperti biasa, Santai Chill akan membawa anda merasai penamaan kisah Misteri. Tepat pada pukul 12 malam. And then tiba-tiba dia pun pegang tangan orang kat belakang. kau tahu tak, aku nampak apa? Kau nak mati ke? Dia menari tu, dia terpancing-pancing kaki dia kan. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ashaddu ba'san wa ashaddu tanqila. Fallahu khairun hafiza wa huwa arhamur rahimin. Dan yakni ingatlah, Allah amatlah besar kekuatannya dan amatlah berat azab seksanya. Allah jualah penjaga yang sebaik-baiknya, dan dialah jua yang maha mengasihani dari siapa sahaja yang menaruh belas kasihan. Okey guys, seperti kita tahu, malam ini kita hidangkan kisah-kisah seram. Dan pastinya kisah seram kali ini adalah berkenaan Sihir. Sihir. Ya, aku dikabarkan kita akan mendengar perkongsian yang berkaitan dengan sihir. Dan kali ni caller daripada sebelum ini, caller iaitu Kak Lin daripada untuk part 3 lah kan kali ni. Yes, hari ni dah masuk part 3 dah Pis. Pastinya korang pun tertunggu cerita Kak Lin yang seterusnya. Sasul aku. So sebelum tu kepada anda, jangan lupa untuk tekan butang like, share dan juga subscribe. Dan yang dah subscribe, kami ucapkan thank you so much. Dan kepada anda yang sudi, silalah follow kita punya social media dan link disediakan di laman description. Dan kepada korang yang ingin berkongsi kisah seram ataupun menjadi caller ataupun tetamu, korang boleh share dekat IG, FB atau email kami dan Telegram kami. Betul. Okey, kita pun dah tak nak panjang lebar bercerita ni. Kita minta lah Kak Lee perkenalkan diri dahulu, mana yang tak kenal lagi kan. Hai semua, selamat Hari Raya. Kak Ling kat sini. Cuma Kak Ling nak betulkan lah, rasanya dah part 4 dah rasanya. Oh, dah part 4. Okay, sebab dia rumah itu part 3. Okay, part 4 guys. Maknanya memang cerita kali ni memang gempak kita bawa. Tu lah, sampai terlupa kan. Okey, saya pun dah tak sabar nak dengar kisah daripada Kak Lin berkenaan sihir. Bolehlah cerita daripada Kak Lin sendiri. Yes, Kak Lin, dipersilakan. Okey, cerita ni masa akak umur 8 tahun lah, lebih kurang tahun 1988. Masa tu akak masih dekat kampung akak lagi lah, yang dekat hutan melintang, yang dekat kampung yang ada penjaga kebun tu. Okey, waktu tu akak memang ingat dengan jelas lah apa yang jadi dekat keluarga akak. Okey, kakak akak yang sulung ni dia kahwin dengan orang Hilir Perak lah. Akak tak boleh mention kampung dia dekat mana sebab akak rasa benda ni kalau orang yang lama dekat area kampung akak tu mesti dia tahu. Sebab daripada kampung akak ke kampung Abang Ipar tu kami memang tak jauh lah. Kebetulan waktu tu kakak akak tu dia memang tinggal dengan mertua dia lah dekat area Hilir Perak. Lepas tu satu hari tu memang akak dapat berita yang mengatakan tiba-tiba Abang Ipar akak tu sakit dengan tiba-tiba. Sakit dia tu macam agak pelik lah waktu permulaan dia. Sebab dekat bahagian bahu, kalau tak silap akak sebelah kanan tak silap, dia naik menggelembung, lepas tu berair. Lepas tu kalau dia pecah, dia keluarkan satu bau yang memang sangat tak menyenangkan. Cuma waktu tu memang kami semua tak tahulah sebab apa. Seingat akak, yelah kita ni masa tu budak-budak kan, kita dengar lah curi bila mak ayah akak bercerita dengan arwah besan dia. Dia cakap kebetulan sebelum Abang Ipar akak sakit tu, dia memang, yelah dia kerja kampung je. So dia pergi, akak tak pasti sama ada dia tebang pokok pisang ataupun dia ambil daun pisang. Sebab itu adalah pekerjaan dia lah selain dia buat
kebun koko. Lepas tu ada sawit sikit, ada kelapa sikit kan. Biasanya rutin keluarga kami ada jual juga daun pisang, jual kat market lah. Satu ikat berapa tu akak tak pastilah, sebab waktu tu akak kecil lagi kan. Balik daripada dia cari sama ada dia tebang buah pisang ataupun dia ambil daun pisang tu, yang dia start sakit. First dia rasa macam bahu dia tak boleh nak bergerak lah, sakit. Lepas tu dia naik menggelembung. Lepas tu bila dia pecah apa semua. Tapi waktu tu yelah, orang kampung kan, nak pergi hospital tu akak rasa memang bukan jenis diorang lah yang akan pergi hospital. Sebab saya ingat akak masa tu abang ipar akak dia terus jumpa besan arwah ayah dengan mak dia lah. It mean ayah mertua abang dia berubat. Lepas tu dia cakap abang ipar akak tu macam terkena something lah dekat pokok pisang tu. Dia kata mungkin ada jin ke, ada gangguan ke. Sampailah akak rasa lama tau, berbulan, mungkin almost 1 tahun. Sampailah abang ipar akak tu pindah dekat rumah arwah ayah akak yang dekat Hutan Lintang tu. Dan kami berpindah ke Kampung Gajah. Sampai ke diorang pindah pun dia still tak okey lagi. Dan lepas tu dia try berubat, cari orang lain lah untuk ubat. Sebab tak ada kesudahan tau sakit dia tu. Sampailah dia jumpa, akak ingat lagi ada satu pakcik tu. Akak tak boleh mention nama dia lah, tapi akak bagi nama dia Pakcik Mat lah ya. Pakcik Mat tu dia adalah kawan baik arwah ayah akak. Dia try lah tengok-tengokkan abang ipar akak tu. Waktu dia tengokkan tu, yelah akak pun tak pastilah kan perubatan diorang tu cara apa. Yelah waktu tu pun akak kecil lagi. Cuma saya ingat akak, waktu tu lah yang abang ipar akak tu dapat tahu yang buat dia memang bukan orang lain. Tapi untuk permulaan memang arwah Pakcik Mat tu pun dia tak bagi tahu lah siapa yang buat dia. Cuma dia cakap orang yang buat dia cuma orang dekat dengan dia. Dia ubatkan, dia letak ada macam satu serbuk, akak tak pastilah serbuk apa, tapi warna kuning. Dia seakan-akan macam kunyit tapi dia gelap sikit, mungkin dicampur dengan rempah-rempah lah. Ada banyak kali lah proses dia berulang dan berulang. Lepas tu abang ipar akak dia sembuh lah. Ambil masa lah, akak rasa dalam setahun setengah macam tu lah untuk keadaan dia pulih. Dia boleh kerja macam biasa. Tapi di sebalik kejadian tu, satu benda lah yang macam akak rasa macam sekilan. Sebab kita hanya dapat tahu, maksudnya akak lah yang dapat tahu, yang buat abang ipar akak tu adalah bukan orang lain tapi abang kandung dia sendiri. Dan pengamal perubatan yang mula-mula ubatkan abang ipar akak adalah orang yang sama buat dekat abang ipar akak. Imagine tak? Orang yang buat, orang tu juga yang tolong. Cuma waktu dia tolong tu sebab tak nampak perubahan yang abang ipar akak tu sembuh, itu yang abang ipar akak tu pindah ke rumah ayah akak kan. Lepas tu rasa macam bagi akak sebagai ahli keluarga, walaupun waktu tu akak kecil lagi, tapi akak tengok penderitaan abang ipar akak. Dia tak boleh tidur, dia tak boleh nak buat apa-apa, tak boleh bekerja. Masa tu kakak akak yang sulung tu, anak dia yang kecil tu baru 8 bulan macam tu tak silap akak. So anak kecil lagi. Dia jadi macam, kalau orang lain kakak kerja kampung, dia menjadi satu beban lah, betul tak, kepada kakak akak lah. Lepas tu dalam masa yang sama, arwah Pakcik Mat ni yang tolong abang ipar akak ni, dia bukanlah maksudnya bersemuka tu secara apa tu namanya, macam dirancang lah dengan orang yang buat abang ipar akak tu. Tapi ialah sebagai manusia, sekalipun dia ada buat salah, kita pun tak perlulah macam nak hukum, walaupun kita tahu dia yang buat kan. Tapi dalam masa yang sama, dalam kebaikan arwah Pakcik Mat yang sentiasa tolong orang, memang satu kampung kami tahu dia memang jenis yang suka tolong orang. Dia tak pernah harapkan upah, ada pengeras ke, tak ada ke. Dia bersalam dengan orang yang buat abang ipar akak tu. Tak lama lepas tu arwah Pakcik Mat tu pun meninggal. Maksudnya dia bukan salam kosong lah.
Salam sambil dia balas balik sebab kerana arwah Pakcik Mat ni tolong abang ipar akak. Cuma macam akak sedih lah disebabkan peristiwa tu abang ipar akak tu dengan abang yang buat dia tu sampai sekarang memang tak baik. Yelah, kita pun tak tahu situasi diorang macam mana dan akak pun tak tahu apa penyebab yang menjadikan abang dia sanggup dan tergamak untuk buat adik sendiri, darah daging sendiri, bukan orang lain. Kalau pun dia pun pasal harta ke pasal apa pun, bagi akak benda tu tak patut jadi kan. Sebab dia bukan setakat seksa adik dia seksa keluarga dia seksa orang sekeliling dia. Dan apa perasaan mak ayah kandung dia sendiri bila dia dapat tahu lepas tu. Semua orang tahu benda ni. Dan tu sebenarnya jadi kecoh tau bila semua orang tahu. Sedih lah sebenarnya. Tapi mungkin pengajaran untuk semua orang lah kot, termasuk diri akak. Buruk ke baik ke adik-beradik tu tetap adik-beradik. Tak perlu kot ada perasaan dengki, tak puas hati. Kalau betul ada tak puas hati pun baik cakap depan-depan kan. Daripada kau tak cakap tapi kau buat sesuatu yang menyakitkan hati adik-beradik kamu. Okey Kak Lin, selain daripada tu, gangguan apa yang Kak Lin yang dialami oleh keluarga abang ipar Kak Lin tu? Dia memang bagi sakit. Kalau boleh dia tak nak abang ipar Kak tu kerja. Selain daripada sakit tu tak ada gangguan kata perapakan ke apa ke? Akak rasa ada. Sebab macam setiap malam dia kadang-kadang mimpi sampai menjerit-jerit. Sebab akak ingat lagi kan. Sebab waktu permulaan dia sakit tu, masa tu dia masih duduk dekat dia masih duduk dengan kami sebelum arwah ayah akak sebelum kami pindah ke kampung yang sekarang ni. Jadinya kita tengoklah sendiri. Walaupun waktu tu akak kecil lagi, tapi kita tengoklah bila bila berubat dia sampai menjerit-jerit, sampai dia jadi marah-marah pada isteri, pada anak-anak dia. Jadinya akak rasa mungkin ada gangguan lain ya, yang mungkin ialah sebab akak tak lalui kan. So akak tak pastilah sama ada benda tu gangguan ada makhluk lain datang ke. Tapi daripada cara dia menjerit-jerit tu akak rasa mungkin ada lah kot. Selain daripada apa orang kata dia macam bisul ke apa, bengkak-bengkak? Macam okey. Sepanjang akak hidup dah 42 tahun ni, akak tak pernah nampak penyakit yang macam tu. Dia bengkak tapi hanya atas kulit yang pertama je. Maksudnya nipis tau dia punya bengkak menggelembung tu. Dia sekali pandang macam kita kena air panas. Okey, kena air panas ke, kena exhaust ke, dia akan menggelembung tu tak? Okay. Tapi menggelembung dia ni cantik je, bulat, dia ada besar, dia ada kecil. Lepas tu bila dia dah baik, maksudnya dia dah kering, dia akan tumbuh lagi dekat tempat lain. Lepas tu berulang sampai sekarang parut dekat bahu abang ipar akak tu masih ada. Dan kerana itulah akak rasa dia mungkin tak boleh maafkan abang ni. Walaupun dah lama kan, dah 30 tahun lebih. Yalah. So berapa tahun abang ipar Kak Lin merana sakit tu? Akak rasa setahun lebih, almost 2 tahun ada kot. Lama jugalah. Sebab daripada anak buah akak yang bongsu tu, sebab anak buah akak ada 2 je, anak kakak akak tu. Masa tu dia umur, first ayah dia kena tu dia umur 8 bulan je tu. Almost 8 bulan lah. Sebab anak buah akak tu baru merangkak macam kan. Faham. Lepas tu sampailah dia dah boleh berjalan. Sebab anak buah akak tu dia jalan lambat, 2 tahun baru dia berjalan. So akak rasa lebih setahun setengah. Sebab dia memang tak boleh kerja, isteri dia saja yang kerja kampung je lah. Yelah, itu kata ini masalah dalaman, konflik dalaman. Jadi aku tak berani nak komen lebih-lebih. Cuma bila dah melibatkan perebutan harta ni,
dia memang akan menimbulkan rasa dendam ataupun ketidakpuasan hati. Tapi kita biasalah, kita sebenarnya boleh bincang, boleh tolak ansur, tapi janganlah sampai menggunakan cara yang macam ni sebenarnya. Itulah nak cakap pun yelah, kita pun tak tahu nak cakap macam mana. Tapi yelah, tak sangka abang kandung sendiri kan kata yang melakukan perbuatan tu ke adik sendiri kan. Sampai setahun lebih tu benda yang berani kan. Ibarat macam benda yang melecur yang kulit tu. Kalau pecah kan sakit tu. Pedih. Okey, cerita yang menarik pada Kak Lin sendiri, kisah disihir tu dah abang kandung sendiri. Itulah orang kata perasaan hasad dengki ni memang tak boleh dibuang. Tak boleh, masa kita sendiri yang kena lawan hasad dengki tu. Okey Kak Lin, kita nak pendengarkan kisah Kak Lin yang kedua. Okey, ni kisah yang samalah waktu akak bekerja dekat company yang masa akak kerja dekat Bukit Bintang tu. Okey, waktu tu kami maksudnya company akak dia ada buka barulah department store yang agak besar lah dekat Malaysia ni. Dia buka dekat Mid Valley. Okey, waktu tu macam biasalah, kalau dah nama pekerja promoter, set up untuk kedai tu mestilah kita akan letak price tag apa semua kan. Waktu tu kebetulan ada daripada beberapa outlet akan datang untuk tolonglah, termasuklah akak kebetulan masa tu daripada area PJ, ada yang daripada Bandar Utama, ada yang daripada Bukit Bintang datang lah. Okay, waktu kita buat kerja tu, of course lah ramai-ramai kan. Tapi akak notice ada seorang budak perempuan ni, dia muda 2 tahun lah daripada akak. Waktu tu akak dah 21, dia baru 19. Akak perasan kemana kita orang pergi dia akan ikut. Macam dia tak boleh langsung kena tinggal seorang. Akak jadi macam muskil lah, kau kenapa dik? Kita pergi sini ambil price tag dia ikut. Lepas tu sekarang kalau dia nak pergi toilet pun dia akan cakap, kak kalau nak pergi toilet jangan tinggal dia kata. Dia pun nak ikut. Jadi macam kenapa kan sampai tak boleh tinggal langsung seorang. Rupa-rupanya dia ada satu kejadian lah yang membuatkan dia fobia untuk tinggal seorang. Okey, adik tu dia duduk dekat area Gombak tau. Okey, company tempat akak kerja tu, dia orang memang ada sediakan transport sebab adik tu kerja dekat area Bandar Utama. So dia akan sediakan transport daripada Masjid Jamik, means dekat stesen Masjid Jamik tu ke Bandar Utama, van lah. Tapi sampai situ je lah. Maksudnya daripada Masjid Jamik dia kena balik naik kenderaan sendirilah balik rumah. Okey, satu hari tu nak dijadikan cerita, memang Khamis malam Jumaat. Dia pun dah biasa kan, biasa kalau dia balik malam, sebab sampai kat situ lebih kurang dalam pukul 11 malam, biasanya abang atau ayah dia akan ambil dia lah. So dia sampai dekat stesen Masjid Jamik, dekat stesen Star. Kalau orang-orang yang dia biasa kat KL, dia akan tahulah stesen Star LRT tu yang menghala ke Sentul tak silap akak, memang dekat sebelah bawah. So dia tunggulah dekat satu direct kedai. Waktu tu bank bukan M-Bank lagi, masa tu masih Arab Malaysian. So dia tunggulah dekat tangga dekat Arab Malaysian tu. Masa dia tunggu tu, tiba-tiba dia dengar satu suara tegur dia tau. Hai, dia kata, tunggu apa, dia kata kan. Dia pun jawab lah. Dia kata, oh tunggu ayah dengan abang dia ambil. Dia kata, baru balik kerja ke? Suara tu tanya. Dia cakap, dia kata. Tapi waktu tu dia cerita dengan akak, memang dia dengar suara tu dari sebelah kanan, tapi dia tak boleh nak toleh. Dia rasa macam berat je nak toleh. Dia layan je lah. Suara tu tanya dia macam-macam lah, pasal kerja dekat mana, biasa balik pukul berapa, semualah duduk kat mana, macam biasa. So dia pun sembang agak lama lah, sebab dia sampai dekat situ lebih kurang dalam 10-40 macam tu. Lepas tu dia sembang, dia cakap dia lebih 15 minit dia sembang dengan suara tu. Sampailah tiba-tiba suara tu terus senyap tau. Senyap, dan memang dia pun macam baru dia boleh paling ke arah, maksudnya dia baru mencari lah. Tadi suara tu tadi datang daripada sebelah kanan kan. So dia pusing sebelah kanan, memang tak ada siapa-siapa. Waktu tu dia dah mula cuak lah. Tadi dia sembang dengan siapa, dia kata. Cuma yang dia notice malam tu kenderaan tak berapa nak banyak, sebab area Masjid Jamik tu sampai pukul berapa pun still akan banyak kenderaan lagi.
Tapi malam tu dia cakap memang tak banyak. Entah macam mana dia toleh dia toleh kepala dia ke atas, sebab dekat atas dia tu adalah landasan LRT kan. Dia toleh je, dia nampak Cik Lang tengah duduk hayun kaki sambil ketawa. Cik Lang. Cik Lang. Cik Lang. Oh, Cik Lang. Okay. Langsir. Dengan muka dia yang dia cakap dia tak boleh nak imagine macam mana. Dia punya ketawa tu memang mengilai. Dia kata memang menyaring. Dia cakap benda tu tengok dia tau. Tengok dia yang dekat bawah ni. Dan dalam masa yang sama, nasib baiklah abang dengan ayah dia datang. Dia masuk kereta. Malam tu juga dia kena demam panas. Masuk ICU 2 hari. ICU Panas tu. ICU. Sebab temperature dia dah cecah 45. Okay. Disebabkan peristiwa tu lah dia tak berani nak duduk seorang, kena tinggal seorang. Dia memang tak berani. Faham. Dia cakap macam yelah, mana nak percaya betul tak, dekat area bandar, tempat tu bukan sunyi. Tapi akak ingat lagi lah, kerana peristiwa tu akak balik kampung, akak tanya arwah ayah akak. Akak cakap macam, akak pun macam ketawa lah, macam tak logik. Akak cakap dengan arwah ayah akak, bolehkah kita jumpa benda-benda macam tu dekat tempat yang macam tu? Tapi satu je yang akak ingat, arwah ayah akak cakap apa tau, dekat tempat yang budak tu duduk tu, ada tak pertembungan di antara dua sungai? Pertembungan di antara dua sungai. Lepas tu akak cakap memanglah ada. Sebab Sungai Gombak dengan Sungai Kelang kan betul-betul dekat belakang Masjid Jamik yang dekat masjid tu kan. Tu kan memang pertembungan antara dua sungai. Arwah ayah cakap itu adalah tempat dia. Patutlah budak tu ada rezeki nampak. Sebab selama ni manalah kita tahu tempat tinggal dekat mana kan. Kita tak tahu. Okey, Kak Lin. Masa budak tu kan, adik lah pekerja tu kan, dia kata dia terdengar satu soalan di sebelah kanan dia. Dia dapat, masa tu dia beritahu tak suara tu sama ada suara lelaki ke perempuan? Suara perempuan. Jadi dia memang tak boleh tengok kanan tu. Tak boleh. Dia cakap dia rasa berat gila waktu tu. Dia cakap dia tak boleh, dia toleh ke kiri. Tapi dia tak boleh toleh ke kanan. Jadi memang betul lah tu suara Kak Lang tu. Itulah. Akak cerita dia meremang dia. Memang adik kakak tu macam tak rasa, kata memang rasa macam cakap dengan orang biasa lah. Tak ada orang kata rasa pelik ke. Sebab waktu tu dia cakap dia tak ada dengar bunyi pelik ke apa ke, tak. Dia dengar suara tu sangat beramah, sangat macam, yelah macam kita tengah tunggu bas ke, kadang-kadang kita ada jumpa orang kat sebelah, kita nak berborak kan. Itu yang dia rasa. Dan dia cakap waktu dia sembang tu, dia tak ada rasa meremang ke rasa takut, tak ada. Cuma rasa meremang dan rasa takut tu bila tiba-tiba suara tu hilang tiba-tiba. Faham. Kiranya 2 minit lah sebelum ayah dia dengan abang dia sampai, suara tu tiba-tiba hilang. It mean benda tu tahu lah kan, yang parents dia akan sampai. Sebab tu dia tiba-tiba hilang. Okay, lepas daripada kejadian tu tak adalah kata gangguan ataupun benda tu mengikut ke, tak adalah? Tak ada. Tapi dia memang sejak daripada tu dia tak berani nak tunggu dekat situ dah. Memang suruh abang dengan ayah dia ambil dia dekat tempat kerja lah. Memang takkan lah. Kalau kita ada kat situasi dia pun, confirm kita takkan buat dia kan. Betul. Dah lah, memanglah kalau kita berhenti naik van tu, turun ramai-ramai. Tapi ramai-ramai destinasi kita berbeza. Ada yang naik bas ke sini, ada yang naik bas ke sana. Macam dia memang hari-hari parents dia akan ambil kan. Itulah yang beza dia. So dia kena tunggulah parents dia datang. Kak Lin, macam ayah Kak Lin cakap kan, pertembungan dua sungai tu, katanya itu memang tempat Kak Lang tu. Jadi dia mana-mana tempat pun memang macam tu ke macam mana? Itu akak tak pastilah. Sebab akak pun masa tu
tak ada buat terfikir nak tanya detail. Tapi arwah ayah Kak cakap itu yang arwah ayah dia pernah bagi tahu dia. Contohlah, sebab dulu kalau orang dulu kan macam susah, kita kan apa-apa pun memang kita bergantung pada sungai kan. Betul. Sama ada air ke, kita tangkap ikan ke, Sungai ni kehidupan dah. ikut dia punya kepercayaan yang memang daripada kecil kot. Sebab arwah atuk akak tu pun memang bukan orang Malaysia. Dia memang daripada tanah seberang kan. Jadinya ikut pengalaman dia, bila dia belayar naik sampan ke apa ke, dia cakap memang pertemuan di antara dua sungai itu adalah tempat dia. Means bukan sungai je, pertemuan antara dua laut pun ada juga. Dia kata lepas tu apa yang orang panggil muara okey, maksudnya antara sungai dengan laut. Itu pun tempat dia. Tapi Allahualam lah, kita pun tak tahu kan. Macam akak ni pun tak adalah pengalaman macam tu. Tapi itu pengalaman arwah ayah akak dengan arwah ayah dia. Okay, faham. Mungkin ada pendengar kita lah, mungkin diorang pun ada pengalaman sendiri ke, ataupun apa yang diorang tahulah, mungkin diorang boleh share lah nanti dekat bawah. Okey Kak Lin, ni dua cerita yang dihidangkan oleh Kak Lin sendiri. Cerita pertama berkenaan sihir, cerita kedua tentang langsui senang langsui lah tu. Langsui. Selalunya jarang kita dengar orang bercerita berkenaan cerita Kak Lang ni kan. Ini first time juga. Selalu ada orang kata Kak Lang bentuk macam Kak Pon. Tak. Orang kata dia bentuk lain sikit. Macam tak ada, apa kata, dia macam Kak Pon tapi dia berbeza sikit. Tapi ini orang kata siap goyang kaki semua. Aku macam siap mengilai tu. siap mengilai. Dia lebih kurang macam Kak Pon pun ada, aku rasa kan. Aku tak pernah jumpa, so tak tahu apa pun dia, dan tak nak jumpa pun sebenarnya. Jangan dijauh-jauhkan lah. Jangan diminta. Jangan. Cuma itulah, terima kasih lah dekat Kak Lin. Lepas ni aku akan lebih berhati-hati lah kalau jumpa pertemuan dua sungai ni. Itulah, aku pun tak tahu juga. Ini mungkin orang kata ilmu sedikit baru, ilmu kongsi kan. Mungkin ini ada betul-betul orang dahulu untuk kita boleh gunakan. Okey, kisah yang menarik. Kisah pertama iaitu berkenaan sihir kepada korang kan. Walau macam mana pun orang kata kawal lah. Sifat dengki tu, perasaan cemburu tu, janganlah sampai menganiaya orang lain kan. Benda macam ni orang kata sakit yang tak ada ubat ni. Bukan tak ada ubat, maksud ubat dari segi sains lah. Memang tak ada. Bukan senang nak rawat benda ni. Makan tahun. Dan orang kata main jiwa, main tekanan emosi, mental juga dan menyebabkan betul, satu betul sebab abang ipar akak pun pernah pergi hospital. Doktor pun dia kata dia tak pernah jumpa lagi yang macam tu. Betul. So kita tak tahulah macam mana. Okey, nasihat daripada kakak sendirilah untuk viewer Santai Chill. Segala masalah tu akan ada jalan penyelesaiannya. Cuma kita kena bijak nak tangani. Sebabnya yelah, macam akak cakap tadi, buruk ke baik, adik-beradik tu tetap adik-beradik. Betul. Mungkin kita akan terasa hati, bagi akak itu biasa, itu normal. Tapi jangan terlalu kita fikir macam seolah-olah benda tu akan macam ganggu sangat kita punya emosi, kita punya mental. Kenapa tak kena fikir sampai sanggup buat orang sakit. Sebenarnya bukan kisah bang ipar akak je lah, sebab akak pun pernah rasa sebelum ni kan. Kadang-kadang orang tu tak salah pun, tapi kenapa kita masih ada hati untuk buat orang. Macam dalam diri dia tak ada langsung rasa empati ke, simpati ke, ataupun takkanlah macam mana nak cakap dia punya hati tu macam dah heartless, macam dah langsung tak ada hati. Faham. Tergamak. Jadi akak cakap, kenapa manusia ni tergamak? Itulah orang kata penyakit, sebenarnya penyakit iri hati dengki ni yang telah menguasai diri sampai hilang rasa orang kata sebagai kemanusiaan. Betul. Itulah kisah orang kata tragedi yang aku rasa macam ni Amin cakap, ahli keluarga sendiri lah. Bukan orang kata ahli keluarga jauh, tapi adik-beradik sendiri kan. Orang kata menzalimi adik kandung sendiri. Itu benda yang orang kata
kalau boleh janganlah lakukan dan elakkanlah sebaik yang mungkin. Dan sebab air dicincang takkan putus. Dan yang pastinya kalau kita dah pergi nanti tu, adik-beradik kita yang akan tanaman kita kan dalam liang lahat tu, bukannya orang lain. Sebab itulah darah daging kita sendiri. Betul. Okey, Mi ada apa nasihat ke? Aku cuma nak, bila cerita borak pasal masalah ni kan, kita sebagai manusia, kita memang takkan pernah lari daripada masalah. Kita memang akan sentiasa, orang kata, dihujani dengan segala masalah. Cuma kita sebagai insan ni kena fikirkan sama ada kita possible kita nak selesaikan masalah tu dengan cara yang macam mana. Itu yang kita kena fikirkan. Okey, sampai sini saja video untuk kali ini. InsyaAllah kalau kita ada permintaan, kita akan teruskan lagi cerita seram daripada Kak Lin. Dan kepada korang semua yang ingin berkongsi, jangan lupa kongsilah di FB, IG, email dan Telegram kami, InsyaAllah. Jumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum. Bye-bye. Bye-bye.